Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, apa khabar semuanya? Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk ibadat, iaitu tajuk yang utamanya adalah wuduk. Okey, sekali ulang sekali lagi, ialah wuduk. Okey, apa itu wuduk? Okay. Wuduk ialah membasuh anggota tertentu dengan menggunakan air mutlak. Baik, apa dia anggota tertentu dan air mutlak? Baik, anggota tertentu adalah ada sebanyak 4 anggota yang wajib kita basuh dan menggunakan air yang suci, bersih. Contohnya air paip, air perigi, air hujan dan sebagainya. Ianya perlu diambil sebelum kita menunaikan solat. Baik, seterusnya, apa tujuan kita berwuduk? Okey, pertamanya adalah untuk solat. Sebelum solat kita perlu ambil wuduk. Kemudian tujuan berwuduk keduanya adalah menyentuh dan membawa Al-Quran. Sebabnya kalau dalam keadaan kita najis, kita tidak boleh sentuh atau membaca Al-Quran, bukan membaca, membawa Al-Quran. Dan seterusnya, yang ketiga adalah tawaf. Okey, ini antara 3 tujuan kita mengambil wuduk, supaya kita sentiasa suci untuk melaksanakan ibadah. Baik, seterusnya. Okey, apa dia lafaz niat wuduk? Baik, saya akan bagi 2 contoh lafaz niat wuduk. Yang pertama adalah, saya baca, kemudian awak dengar dan ikut. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Ulang lagi sekali. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Baik, awak boleh pilih antara 2 lafaz yang saya akan tunjukkan ni. Yang kedua, yang mudah untuk awak ingat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berwuduk semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baik, saya anjurkan guna yang kedua, mudah untuk dibaca dan dihafal. Baik, seterusnya, anggota. Baik, inilah adalah anggota yang wajib awak basuh. Yang pertama, membasuh muka beserta niat. Niat yang mana? Niat yang tadi, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Yang pertama adalah membasuh muka. Ingat Anggota yang kedua adalah membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Maknanya mula dengan kanan-kanan, kemudian dengan tangan kiri. Berapa kali? 3 kali. Baik, anggota yang pertama saya ulang, membasuh muka. Anggota yang kedua, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Baik, seterusnya, yang ketiga, menyapu sedikit air di kepala. Anggota yang ketiga adalah membasuh kepala. Yang keempat, anggota yang wajib diwuduk adalah membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Mulakan dengan kanan dan diakhiri dengan kiri. Baiklah, ada 4 anggota wuduk yang perlu awak ingat. Yang pertama tadi adalah membasuh muka beserta niat. Yang kedua, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Yang ketiga, membasuh kepala. Yang keempat, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Baik, cara berwuduk, maknanya yang rukun dan sunat. Yang rukun tadi yang 4, yang sunat ni tambahan dia. Apa dia? Yang pertama, sunat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua adalah membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan tangan, iaitu apabila kita rasa kuku kita ni ada najis ke apa benda yang kita pegang tak bersih, kita basuh. Kemudian yang ketiga, perlu berkomor 3 kali juga. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung 3 kali juga. Kemudian awak perlu berniat. Niatlah nawaitu raf'al hadasil ataupun nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Seterusnya, kini rukun yang pertama, kita basuh muka. Yang kedua, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Seterusnya, menyapu sedikit air di kepala. Dan yang keempat, ni sunat, membasuh telinga 3 kali. Ni wajib balik, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Dan yang akhirnya adalah tertib. Bila awak buat
ke-11 rukun tersebut, maka ianya dikira tertib. Jika tertinggal satu, awak perlu ulang balik. Okey, seterusnya adalah perkara yang makruh ketika berwuduk. Yang pertama, bercakap-cakap. Awak nak ambil wuduk ni, tak boleh bercakap-cakap. Yang kedua, mendahulukan yang kiri, sebabnya kita perlu dahulukan yang kanan. Yang ketiga, berlebihan menggunakan air. Air itu terpasang tanpa digunakan. Itu membazir, sebab dia adalah kawan syaitan lah. Kita membazir ni kawan syaitan. Terus yang keempat, mengelak air wuduk pada anggota wuduk. Tak perlulah mengelak air wuduk, sebab air wuduk tersebut adalah air yang suci. Yang kelima, membasuh anggota 2 atau melebihi 3 kali. Membasuh anggota 2 atau lebih 3 kali. Maknanya 3 kali basuh, tapi awak buat sampai 4-5 kali. Kalau itu kan hanyalah 3 kali. Yang itu adalah makruh, dan yang ini adalah perkara yang boleh batalkan wuduk. Okay, yang pertama, tengok gambar sebelah kiri awak. Okey, ada baju kuning ni, dia mengeluarkan deria, ada keluarkan getaran. Apa dia? Keluarkan sesuatu benda sama ada daripada kubur atau dubur. Maknanya terkentut lah. Tak boleh. Yang kedua, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Macam ni, tak boleh. Kena ambil wuduk balik. Yang ketiga, tidur yang tidak tetap punggung. Kena tidur, kalau awak mengiring belah kanan, kanan je lah sampai waktu azan bunyi. Okay, kemudian hilang akal sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Dia tak ingatlah seketika, maka dia perlu ambil wuduk semula. Okay, yang seterusnya, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Kita dah ambil wuduk, lepas tu kita duduk, kita garuk-garuk dekat kemaluan dan sebagainya. Tak boleh, kita kena wuduk semula. Yang terakhir, sebagai kerja awak, jadi saya mahukan selepas ini cuba ambil wuduk. Maknanya amali wuduk untuk bersolat. Amali wuduk saja. Cara daripada basuh tangan, kemudian niat, basuh tangan kedua belah tangan. Ambil basuh kedua belah tangan, niat, basuh muka, basuh kedua belah tangan, kepala, dan akhirnya membasuh kedua belah kaki. Okey. Kalau ada ingat bacaan selepas wuduk tu, lagi bagus. Baik, saya bacakan doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baik, siapa yang dapat hafal yang itu dalam video nanti, alhamdulillah. Jika tidak dapat membacanya, tidak mengapa. Okey. Baiklah, selamat beramal. Semoga kita dapat berjumpa lagi di PDPR akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.